Kadang-kala kita tengok ibu bapa mungkin fikir mengapa semua tutor mempunyai kadar bayaran yang tidak sama, dan kita boleh tengok bahawa ini bukan seperti satu produk semua produk mungkin berus gigi, kita beli produk itu di supermarket, di mana-mana yang kita pergi, produk itu sama. Jadi mungkin harganya tetap sama di mana-mana kita pergi. Tetapi dengan home tutor atau private tutors, kita mempunyai ciri-ciri yang berbeza, dan pada hari ini kita akan tengok 6 ciri-ciri yang membezakan kadar bayaran di antara satu tutor ke satu tutor yang lain. Dan kita akan tengok dengan 6 faktor ini bagaimana sebagai home tutor kita boleh menetapkan kadar bayaran yang sesuai. Faktor pertama adalah dengan tutoring ini, sebagai pengajar guru tuition, kita mengajar secara peribadi, secara perseorangan. Jadi mereka dapat perhatian, menumpu sepenuh perhatian terhadap satu student sahaja, dan dengan itu mereka boleh menggalakkan student itu, dan mereka tidak sama dengan sekolah. Dengan sekolah di hadapan sekumpulan pelajar, jadi untuk membantu satu pelajar persatu sangat susah. Jadi kita boleh tengok quality dengan quality yang tinggi yang ibu bapa dapat apabila mereka mengaji atau memanggil seorang tutor untuk bantu anak mereka. Poin yang kedua adalah track record. Oleh kerana setiap tutor tidak sama, ada tutor yang mempunyai performance track record daripada ibu bapa dahulu. Mereka boleh membantu anak-anak mereka dengan baik atau dengan cemerlang, dan ibu bapa biasanya boleh memberi keterangan di dalam Facebook post, di community post, atau mereka boleh memberi recommendation kepada setiap ibu bapa tentang hasil yang baik yang mereka nikmati daripada seseorang tutor. Jadi oleh kerana itu, tutor itu ada banyak review yang baik, dia sangat berkesan untuk mengajar, kadar bayarannya tidak sama. Poin yang ketiga yang menetapkan perbezaan dalam kadar bayaran di antara satu tutor ke satu tutor yang lain adalah dengan qualification. Ada yang mempunyai kualifikasi daripada sekolah, ada yang ada diploma di college, ada yang ada degree di university dan sebagainya. Oleh kerana itu, kadar bayaran mereka berbeza. Poin yang keempat yang mungkin tidak dikaji oleh ibu bapa ialah berkenaan dengan kemahiran mengajar. Biasanya apabila ibu bapa tengok satu tutor, dia pergi ke sekolah tinggi, jadi dia seorang yang sesuai. Tetapi dengan ini tidak cukup, kerana seseorang yang mempunyai pengetahuan tidak bermakna dia boleh mengajar. Sebagai contoh, seorang maths tutor, dia mengajar matematik, dia tidak dia boleh membantu, dia boleh mendapat A dalam mata pelajaran matematik, tetapi untuk mengajar mungkin mereka tak boleh. Sebagai contoh, apabila kita nak belajar untuk buat bisnes, kita pergi ke college, dan itu college lecturer di sana atau pensyarah college di sana, mereka boleh bantu, boleh mengajar secara teori. Mereka boleh mengajar secara teori bagaimana boleh membuat bisnes. Tetapi apabila kita belajar daripada seorang yang CEO di dalam company, dia sudah menjadi CEO di dalam syarikat untuk lebih daripada 20 tahun
Dan oleh kerana itu dia bukan saja mempunyai teori, dia ada experience. Dia boleh mengaplikasikan apa yang dia faham, dan oleh kerana itu dia lebih efektif untuk mengajar seseorang dalam mata pelajaran bisnes. Ini perbezaannya. Poin yang kelima adalah professionalism. Professionalism. Bagaimana sikap tutor itu? Adakah dia seorang yang sabar? Adakah dia orang yang berdisiplin? Orang yang jujur? Orang yang boleh merahsiakan hal-hal peribadi berkenaan dengan student itu di rumah student. Dan ini adalah penting kerana ada yang mereka kurang sabar. Mungkin mereka ada masalah kekeluargaan, ada kekhawatiran yang tertentu, dan apabila mereka berdepan dengan student mereka, mereka tidak boleh mengawal secara emosi. Oleh kerana itu sangat penting untuk menunjuk professionalism supaya mereka boleh tetap bersabar dan tidak emosi mereka sebelum pergi ke student itu tidak akan mempengaruhi cara dia melayani student itu. Dan di samping itu, adakah tutor itu boleh handle students yang berbeza? Kerana ada student yang bukan semua student dalam dunia yang cemerlang adalah semua student itu sangat bekerjasama, nak dengar dengan baik-baik dan bersikap baik. Di dunia yang kita hidup, semua student mempunyai personality yang tidak sama. Oleh kerana itu, jika seorang tutor itu ada professionalisme, dia boleh membantu semua murid, kerana semua murid mempunyai latar belakang dan tingkah laku yang berbeza. Jadi jika dia ada experience, dia boleh handle berbagai murid-murid dalam pengalaman mereka. Faktor yang keenam adalah transport. Kerana ada yang pergi ke rumah murid itu, mereka perlu membayar minyak, petrol, atau ada yang pergi menerusi public transportation atau pengangkutan awam. Dan masa yang mereka pergi ke tempat itu dan balik, semua ini perlu difikir untuk menetapkan kadar bayaran yang sesuai untuk setiap tutor. Jadi dalam 6 faktor ini harap boleh membantu seorang untuk menetapkan kadar bayaran mereka, dan ibu bapa boleh faham mengapa setiap tutor mereka ada kadar bayaran yang berbeza. Dan adakah ibu bapa dan adakah berbaloi untuk mencari seorang tutor? Ibu bapa boleh buat keputusan berdasar daripada 6 faktor ini. Mengenai kadar bayaran, setiap negara mempunyai kadar bayaran yang tertentu. Jadi di Malaysia ini kita boleh tengok di dalam tutor website. Di dalam tutor website ada banyak maklumat tentang kadar bayaran yang di-charge untuk sekolah rendah, untuk sekolah menengah dan sebagainya. Setiap tutor yang mempunyai pengalaman yang berbeza boleh menetapkan kadar bayaran yang sesuai. Sebagai contoh, jika saya seorang tutor yang baru, mungkin saya nak charge rate itu di bawah harga pasaran. Atau jika saya seorang yang lebih berpengalaman, saya boleh charge kadar bayaran yang sama atau setaraf dengan kadar pasaran, harga pasaran, atau lebih jika seorang tutor yang profesionalis, seorang tutor yang profesional. Jadi setiap tutor perlu menetapkan kadar bayaran yang tertentu,
Dan adalah sedih kadang-kala apabila kita dengar bahawa ada sesetengah tutor mereka sudah banyak pengalaman, lebih daripada 10 tahun, tetapi kadar bayaran mereka masih enggan untuk meninggikan kadar bayaran mereka. Jadi seharusnya jika mereka sudah mencapai satu tahap di mana mereka mempunyai banyak pengalaman dan kemahiran mengajar, sepatutnya harga mereka lebih tinggi daripada harga pasaran. Jadi apakah fikiran anda? Adakah berbaloi untuk mencari seorang tutor? Dan sila komen di bawah dan sila subscribe dan like jika kamu suka video ini, dan kita akan jumpa pada masa yang akan datang.